Rutin pagi 31 Januari, saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. Maisuri Agong dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 berangkat ke Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bakal berlangsung di Istana Negara hari ini, sekaligus menyaksikan sejarah buat pertama kalinya perolehan berlaku selepas Sultan Muhammad Kelima meletak jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 6 Januari lalu, menamatkan tampuk pemerintahan negara yang dipegang sejak 13 Disember 2016. Al-Sultan Abdullah ketika ini telah pun tiba di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di sana. Baik Amirul, silakan dengan laporan anda. Di Sri Pentas, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi yang menyaksikan Buletin Pagi pada hari ini merupakan hari sejarah di mana berlangsungnya istiadat keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Kuala Lumpur KLIA, yang di mana dapat saya laporkan Baginda yang berangkat daripada Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah menggunakan pesawat khas pada kira-kira jam 8.34 pagi tadi dan berangkat tiba di Kompleks Bunga Raya ini pada kira-kira jam 9.05 pagi. Dan dapat saya gambarkan ke ini para tetamu kehormat dan tetamu yang diraikan seperti Menteri Pengiring seperti Datuk Saifuddin Abdullah yang sebagai Menteri Pengiring yang menyambut keberangkatan tiba Baginda di Kompleks Bunga Raya. Juga dapat saya maklumkan kepada ini mereka telah juga bergerak ataupun Baginda telah berangkat menuju ke dataran Parlimen bagi acara sambutan rasmi dan juga seterusnya ke istana bagi istiadat lafaz dan juga menandatangani sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong. Dan pesawat yang Baginda tiba pada hari ini telah bertolak bergerak menggunakan kenderaan Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong menuju ke dataran Parlimen pada kira-kira jam 9.25 pagi tadi. Dan saya rasa ini saja yang setakat ini berlangsung di Kompleks Bunga Raya. Untuk acara seterusnya, kita bersama Intan Ezrina Amir Hamzah di Parlimen ketika ini. Silakan Intan. Terima kasih Amirul di Kompleks Bunga Raya KLIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya kini berada secara langsung di dataran Parlimen bagi menantikan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bilal Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bagi sambutan rasmi penuh istiadat sempena istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat akan diikuti dengan perisytiharan memegang jawatan oleh Sri Paduka Baginda Tuanku yang akan bertakhta bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa hari ini. Baiklah, keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Tuanku dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di dataran Parlimen dijangkakan sekitar jam 10 pagi dan akan disambut oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan suami Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya sejak jam 8 pagi tadi semua pegawai yang berkenaan telah pun tiba dan membuat persiapan takhir. Dan sementara ini kawalan kehormatan utama dengan Panji-Panji Diraja, pasukan pancaragam, Regimen Askar Melayu Diraja, pemecah bendera peribadi Diraja dan pembuka pintu polis tentera telah mengambil kedudukan masing-masing bagi memastikan istiadat dilaksanakan dengan sempurna. Suka juga saya ingin kongsikan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Tuanku akan disambut dengan tiupan nafiri sebelum diiringi ke pentas diraja melintasi pasukan kawalan bertombak, diikuti persembahan tabik hormat diraja oleh pasukan kawalan kehormat utama disusuli lagu Negaraku.
Baiklah, sebenarnya serentak dengan itu, bendera peribadi Yang di-Pertuan Agong akan dikibarkan dan diikuti dengan tembakan meriam 21 das. Baiklah, saya rasa banyak sebenarnya yang saya mahu kongsikan dan yang itu akan saya kongsikan dalam perkembangan dalam program khas jam 10 pagi nanti. Sementara menanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Tuanku, saya kira saya teruskan bersama perkembangan di Istana Negara bersama Tengku Nashr dahulu. Perluan itu. Baik, terima kasih Intan di Dataran Parlimen. Selesai istiadat di Dataran Parlimen. Sebentar lagi Yang di-Pertuan Agong ke-16 akan berangkat ke Istana Negara bagi menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-252 khas yang akan dipengerusikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan dan diikuti perisytiharan memegang jawatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Mengikut buku atau cara istiadat pada pagi ini, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 bersama-sama dengan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja diiringi oleh tuan-tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri akan masuk ke Balai Rong Seri Istana Negara sekitar jam 11 pagi nanti. Majlis kemudian ataupun istiadat melafaz sumpah kemudian akan dimulakan pada jam 11.05 pagi dengan penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad akan menghadap dan memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Raja yang akan mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-252 khas ini bagi memulakan istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Majlis ataupun istiadat angkat sumpah di Istana Negara ini akan berakhir ataupun dijangka berakhir sekitar jam 12.30 tengah hari nanti. Dan media Prima juga menerusi saluran TV3 akan menyiarkan program khas sempena istiadat ataupun majlis melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong diikuti pengisytiharan memegang jawatan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 bermula jam 11 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan perkembangan lanjut mengenai istiadat ini yang akan disiarkan secara langsung. Sekian sahaja laporan saya, Tengku Nashrul Tengku Abaidah dari Istana Negara. Kita kembali bersama rakan setugas di Seri Pentas. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 meneruskan keunikan sistem penggiliran dalam kalangan Raja-Raja Melayu yang kini dalam pusingan kedua. Pemilihan baginda diputuskan selepas Raja-Raja Melayu bersidang dalam mesyuarat khas Majlis Raja-Raja di Istana Negara 24 Januari lalu. Sultan Abdullah dimasyurkan sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari 2019 di Istana Abu Bakar, Pekan. Ia berikutan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Sultan Abu Bakar disahkan gering. Penggiliran kali pertama pelantikan Yang di-Pertuan Agong adalah berdasar kekananan tahta pemerintahan bermula dengan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak yang berakhir pada 1994. Pemilihan baginda mendapat perhatian seluruh rakyat yang menyembah ucapan tahniah dan ungkapan daulat tuanku menerusi pelbagai platform termasuk media sosial. Bahkan juga mendapat reaksi penggiat sukan negara yang menyifatkan pemilihan baginda mencatat sejarah bermakna buat arena sukan tanah air. Baginda sememangnya amat dekat di hati rakyat Pahang kerana sinonim dengan sifat sopan dalam menyantuni rakyat, suatu nilai yang diwarisi daripada ayahanda baginda Sultan Ahmad Shah. Kerajaan Negeri Pahang mengumumkan cuti peristiwa bersempena istiadat pertabalan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong hari ini. Baik, kita beralih ke laporan berikutnya. Kementerian Pendidikan tidak terlibat untuk menggaji atau menamatkan kontrak pekerja-pekerja perkhidmatan kawalan keselamatan dan kebersihan sekolah di bawah kementerian itu. Sebaliknya, status perkhidmatan dan jumlah mereka ditentukan sepenuhnya oleh syarikat yang mendapat kontrak untuk menyediakan perkhidmatan sokongan.
Menerusi kenyataan dikeluarkan, Kementerian bagaimanapun mengambil maklum pandangan dan keprihatinan yang dikemukakan oleh pelbagai pihak khususnya berkaitan dengan aspek kebajikan pekerja kontrak. Antara yang dibangkitkan termasuklah mengambil mereka bertugas di sekolah sebagai pekerja tetap. Pun begitu, KPM berharap agar syarikat yang mendapat kontrak perkhidmatan keselamatan menjaga kebajikan dan kepentingan pekerja masing-masing. Mayat seorang wanita warga Indonesia ditemukan dengan keadaan berbungkus dalam selimut dan tilam di sebuah ladang getah di Kampung Kemuning, Hutan Perca, Alur Gajah semalam. Mayat mangsa yang dikenali sebagai Ani Ekasari, 45 tahun dari Bandung, Indonesia, ditemui penyelia ladang kira-kira jam 11.45 pagi. Ketika ditemui, mayat didapati dalam keadaan lengkap berpakaian. Pemeriksaan pada mayat terbabit menemui satu pas pengenalan dan dokumen perubatan dipercayai milik mangsa. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintenden A. Asmadi Abdul Aziz berkata pihaknya sudah mengusahakan pemeriksaan dengan Jabatan Imigresen Negeri dan Kedutaan bagi pengesahan identiti serta waris si mati. Berdasarkan siasatan awal pasukan forensik, tiada sebarang unsur jenayah dikenal pasti. Orang ramai yang mengenali mangsa diminta memberi kerjasama dan tampil ke balai polis terdekat bagi membantu siasatan. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Melaka untuk bedah siasat. Dan sementara itu, mayat seorang lelaki ditemukan di tepi jambatan Sungai Kelang berhampiran lebuh raya bertingkat Ampang, Kuala Lumpur, Ahleh semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Syaharudin Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan daripada pengadu mengenai penemuan itu kira-kira jam 12 tengah hari. Pasukan bomber dan penyelamat Jalan Tun Razak turut dipanggil untuk membantu mengangkat mayat. Pemeriksaan mendapati mayat berkenaan sudah mula reput dan mangsa dipercayai mati antara 3 hingga 5 hari lalu. Tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui di tempat kejadian. Mayat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ingin membangkitkan kemarahan golongan Bumiputera supaya rasa tercabar dan membuktikan beliau salah apabila melabelkan Melayu pemalas. Itu pendedahan bekas pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Daim Zainuddin sambil berkata semua kelebihan yang ada tidak digunakan sebaik mungkin, sebaliknya meminta untuk diberikan lagi. Beliau turut menggesa golongan Bumiputera agar membebaskan diri daripada mentaliti sistem feudal penghambaan. When President says we are lazy, he wants us to make us angry, to rise up and prove him wrong. We want the best from all of us. He is challenging us to recognize our own weaknesses and work hard towards a better future. He wants all of us to prove that we don't need crutches, that we can stand our own, proud and defiant. Tun M, by example, shows you that even at the age that he is, there is no excuse not to work hard. Tambahnya, dengan usia 94 tahun, Tun Dr. Mahathir masih bekerja 18 jam sehari termasuk cuti umum untuk mentadbir negara. Sikap itu seharusnya dicontohi. Tun Daim berkata demikian dalam ucapan Luncheon Talk bertajuk Atmosfera Ekonomi Bumiputera Masa Hadapan di UiTM Shah Alam. It is the failure of the Malay entrepreneur class that disappoints the Prime Minister. We can only conclude that after all the helping hand given to Mara, Pernas, Uda and the like, there is still no despicable Malay entrepreneur class. They were given APs and they sold them. They were given contracts and they sucked them out. They were given licenses and they leased out or sold them as well. They were given loan at a rate and they used the money to buy fancy cars. They were given shares and they sold this too. And then they asked for more. Beliau turut menggesa golongan Bumiputera untuk berfikiran terbuka agar tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Laporan sukan. Ketika sokongan padu terus disuarakan rakyat Malaysia atas keputusan kerajaan kekal menyekat kedatangan atlet Israel walaupun dilucutkan hak penganjuran oleh Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC, sudah pastinya semangat sama ditagih atlet-atlet renang para negara. Mana tidaknya, selepas segala yang melanda, mereka tetap perlu bertanding di luar sekaligus timbul
kemungkinan akan ada tekanan diterima. Jika tidak dari rakan atlet dari negara lain, mereka mungkin daripada penonton yang hadir menyaksikan acara di lokasi baru yang dipilih IPC kelak. Tak kiralah tempat mana, dekat mana pun acara itu akan diadakan, kami akan buat yang seperti biasa. Dari segi pergaulan tu dengan atlet tu saya tak tahulah sebab kita sebelum ni kan kita tak ada jumpa dengan dia orang, ada jumpa. Selepas isu ni dah bangkit, tak tahulah macam mana reaksi dia orang dekat kita. Muhammad Nur Syaiful Zulkafli adalah antara 4 atlet para negara yang telah pun meraih tiket kelayakan ke kejohanan renang para dunia yang sepatutnya dianjurkan di Kuching, Sarawak Julai nanti. Selain Saiful, turut sudah mengesah ke tempat 2 atlet yang berlatih di Sarawak, Jamari Siga dan Julius Jaranding, selain James Wong yang kini berada di Australia. 接下来我们出国比赛有4月份的去英国的苏格兰，还有5月份的新加坡比赛，然后紧接着就是世界锦标赛。前面2个比赛我们都是要去拿这个世界锦标赛的资格，所以说我们目前有这2个出国比赛，然后第3个就是世界锦标赛。 Malaysia sebelum ini bertegas mengekalkan larangan kemasukan atlet Israel ke kejohanan renang para dunia yang sepatutnya berlangsung di Kuching, Sarawak 29 Julai hingga 4 Ogos tahun ini, dan ia membawa kepada keputusan Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC melucutkan hak penganjuran Malaysia dengan Badan Induk Paralimpik Dunia itu kini membuka tawaran sehingga 11 Februari ini kepada mana-mana negara yang berminat untuk menganjurkannya. Di pihak Malaysia, atlet-atlet negara tetap akan mengambil bahagian dalam kejohanan dunia itu nanti, memandangkan ia menawarkan tiket ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo. Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS telah menolak rayuan Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Datuk Karim Ibrahim yang memohon Mahkamah Sukan Dunia itu membatalkan keputusan Persekutuan Olahraga Dunia IAAF untuk mengeluarkan beliau daripada Majlis Badan Induk Dunia itu tahun lalu. Keputusan itu bermakna penyingkiran Datuk Karim sebagai ahli Majlis IAAF kekal seperti yang diputuskan CAS pada 17 Disember tahun lalu. Difahamkan CAS telah mengeluarkan keputusan akhir berkenaan pada 17 Disember 2018 yang mana rayuan Karim Ibrahim terhadap keputusan panel penilai IAAF bertarikh 15 Mei 2018 ditolak. IAAF pada Ogos tahun lepas mengesahkan bahawa panel penilainya mendapati Datuk Karim tidak layak memegang jawatan dalam Majlis Badan Induk itu. Laporan mengaitkan penyingkiran beliau dalam satu dokumentari yang disiarkan oleh media Jerman ARD pada Mac 2016 yang mendakwa Karim melindungi amalan doping di Malaysia. Tindakan IAAF itu menyebabkan Datuk Karim memfailkan rayuan kepada CAS memohon keputusan itu dibatalkan. Pada 2012, Karim dikenakan tindakan penggantungan kerana didakwa membantu 6 atlet negara yang enggan menjalani ujian doping oleh Institut Sukan Negara ISN pada 2011. Beliau bagaimanapun membawa kes itu ke Mahkamah Tinggi dan berjaya membatalkan hukuman penggantungan itu sebelum beliau dilantik Presiden KOM pada penghujung 2014. Beliau dilantik anggota Majlis IAAF oleh Persatuan Olahraga Asia pada Oktober 2015. Dan ketika lanskap bola sepak Malaysia bakal memasuki lembaran baru menerusi penubuhan badan bebas untuk mengendalikan pengadil profesional, Liga Bola Sepak Malaysia MFL seharusnya mendahulukan calon tempatan bagi mengisi jawatan pengurus besar Pegawai Perlawanan Profesional Malaysia PMUM bagi bekas pelatih pengadil FIFA yang juga legenda pengadil negara Datuk Josh Joseph. Beliau tanpa ragu-ragu melihat individu paling sesuai adalah Subkidin Muhammad Saleh. Datuk Josh Joseph merupakan anak jati Johor yang pernah menjadi bekas pelatih FIFA ketika era 80-an, pernah menjadi jurulatih pengadil kepada Subkidin ketika menjadi pengadil kelas 3. Datuk Josh menyifatkan Subkidin adalah calon tepat berdasarkan integriti dan mutu kerjanya yang kemas dan tersusun. But to me, he's the right person. To me, he is the right person because of his FIFA connection, because of his quality. He's the right person. Dalam kita punya rumah ada, dia mesti tolong Malaysia. Number one. Barulah kita mesti tolong daerah orang lain.
Ketika ini PMOM sudah didaftarkan oleh MFL sebagai badan bebas dan dalam proses melantik barisan kepimpinan tertinggi terutama bagi jawatan pengurus besar. Datuk Josh turut mencadangkan 3 lagi calon bekas pengadil FIFA yang sesuai untuk diletakkan sebagai ahli jawatankuasa PMOM. Mereka adalah Muhammad Ruzali Yaakob, C. Ravichandran dan Ahmad Khalidi Supian, sementara Subkidin kekal dipilih sebagai calon terbaik pengurus besar PMOM. If you ask me, he's the right person to head this. And you mustn't kacau atau interfere too much. He's a professional. Interference can... Orang, you don't bulldoze. Pentadbiran dia boleh cakap, tetapi jangan push. Dia is a professional. He knows what he's doing. Let him do it. Bersekian paparan Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Azlianti Ibrahim, teruskan menonton rancangan menarik di TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.